Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kak Leha membeli pasu, pasu dibeli untuk menanam. Orang beriman mengurus nafsu, terselamat dari neraka jahanam. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim. Mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya doakan seperti biasa, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Satu akhbar tempatan telah dikeluarkan melaporkan pada 17 September 2022 tentang pelajar IPT paling ramai dapat HIV kerana amal seks songsang. Dan ini satu berita yang sangat menggusarkan kita. Oleh itu, di Tanyalah Ustaz pada pagi ini, di bawah topik urus nafsu, bersama dengan panel jemputan kita tak lain tak bukan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dan yakin? Alhamdulillah sihat Ustaz. Khabar dia waras? Waras. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Seperti biasa, yang ada sebarang persoalan untuk diajukan, bolehlah buat panggilan ke 1800 881677, atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan topik akhlak, iaitu urus nafsu. Baiklah, jadi sebelum kita nak membuka kepada soalan, kita nak dengarkan dahulu pendahuluan kepada tajuk kita pagi ini, iaitu urus nafsu. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Terima kasih adinda saya Da'i Hakim. Sama-sama Ustaz. Kak Leha tu siapa? Memang jiran ke apa? Selalu orang dengar kampung, orang kampung patut kerak duk Kak Leha ni. Dan seterusnya kepada seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan juga tak dilupakan ibunda saya, mertua saya, dan semualah ahli keluarga, sahabat andai, dan juga penonton-penonton, para alim ulama yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, topik kita pagi ni Da'i Hakim iaitu tentang urus nafsu. Betul. Bukanlah maknanya sayalah orang paling pandai mengurus nafsu, dak juga. Betul. Kita ni ingat mengingat, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingat itu dapat memberi manfaat pada orang beriman. Jadi maknanya saya memperingatkan Da'i Hakim dan semua, kelak satu hari nanti tuan-tuan pula mengingatkan saya, wa tawasau bil haq, kan, saling mengingat di antara kamu, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi saya kira moleklah untuk kita nak memula dan memuliakan mukaddimah perbincangan kita ini dengan ayat Al-Quran berkait tentang topik kita ni. Dengan izinlah ya, saya nak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan ingatlah, Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk membuktikan keesaannya dan keadilannya, dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan dengan apa yang mereka telah kerjakan, baik maupun jahat, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur ingkar, dan dimeterikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapa lagi yang dapat memberikan hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan sedemikian? Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar, tak ingat, tak insaf? Surah Al-Jasiyah ayat 22 hingga ayat 23. Sadaqallahul azim. Baik. Daripada ayat ini dapat kita fahami bersama bahawa ada golongan yang dia ni memang mengikut hawa nafsu dia. Dia ikut saja. Sebab itu salah satu dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, salah satu muhlikatun, 3 perkara akan menghancur, akan merosak, merobohkan kehidupan kamu kalau kamu buat. Apa dia 3 perkara tersebut? Pertama sekali, syuhun muta'un, kedekut yang ditaati. Maksudnya sifat kedekut melampau sangat. Kedekut manjang perangai dia, tak berasalah duit dia. Kalau dia ajak kita makan minum, ujung-ujung kita lah yang bayar. Dia basuh tangan bukan main lama, duk main sabun ke apa. Yang keduanya, orang yang akan hancur hidup dia adalah wahawan muttaba'un, keterlaluan mengikut hawa nafsu. Macam ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Jasiyah ni. Dia ikut je hawa nafsu ni. Apa masalah ustaz? Takkan tak boleh nak ikut hawa nafsu? Bukannya saya ikut syaitan. Yang saya ikut nafsu, nafsu kan nafsu orang lain, nafsu sendiri. Takkan tak boleh? Nanti kita bincang boleh tak boleh. Dan yang ketiganya, wa i'jabul mar'i binafsih. Seseorang itu dia berasa takjub, kagum, best dengan diri sendiri. Apa, short sendiri. Dia short sendiri. Tengok depan cermin, patutlah ramai tengok aku handsome kan. Tak pakai tie pun pakai coat dia handsome dah, contoh kan. Dah. Ini tak pakai coat pun handsome dah kan. Jadi maknanya ketiga-tiga ini boleh merosak, boleh meroboh kehidupan kita. Dan salah satu daripadanya adalah kerana terlalu mengikutkan hawa nafsu. Nafsu tu apa? Apa ancaman dia? Dan apa kaitan dengan syaitan dan sebagainya? Kita akan bincang selepas ini. Baik, jadi kita dah dengarkan ayat tunjang perbincangan kita pada pagi ini, iaitu surah Al-Jasiyah bermula ayat 22 hinggalah ayat 23. Kita nak meraihkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita, Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua penonton Taylah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, nafsu juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk. Ada nafsu, tiada akal, itu binatang. Ada nafsu dan ada akal, itu manusia. Apakah tujuan nafsu diberikan kepada manusia? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan. Ya, baik. Terima kasih. Bagus. Kadang dalam soalan tu dah ada jawapan dah. Dah ada jawapan Ustaz. Tapi sebab dia nak cerah lagi. Betul. Dia dah ada, dah lampu tu dah ada. Dia nak cerah lagi. Okey, baik. Kita bagi ya. Kita lihat apa pandangan para alim ulama berkaitan tentang apa itu hawa nafsu ataupun definisi hawa nafsu menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahawa al-hawa milu tab'u ila ma yalaimuhu. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa, kecondongan hati ataupun rasa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Satu kecenderungan terhadap apa yang diinginkan. Maka apa dapat kita faham di sini? Nafsu ni dia adalah satu gejolak rasa yang beratnya ke arah apa yang kita ingin. Contoh, ada orang nafsu makan. Ada orang nafsu tidur. Ada orang nafsu bercakap.
Ada orang nafsu shopping. Kan. Janganlah marah, dengarlah dulu orang ustaz mengata kami orang perempuan. Dah, saya cakap dulu. Betul. Ini ilmu. Lagi dia marah tutup TV ya. Nanti dulu. Benda boleh bincang. Betul. Ke benda boleh bergaduh? Benda boleh bincang. Bincang, bincang. Gaduh. Contoh, ada orang dia nafsu makan. Yeah. Kalau dah namanya nafsu makan, kecenderungan kecenderungan jiwa dia itu memang ke arah makan manjang. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran yang saya baru bacakan tadi, surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Ta'ala menyebutkan apa sifat ciri-ciri orang yang terlalu mengikut hawa nafsu. Yeah. Ni kita tengok. Orang yang jenis ikut sangat hawa nafsu dia, perangai tanda-tanda dia apa? Kalau penyakit tu simptom. Yeah. Tapi kalau orang ni dia punya tanda-tanda lah. Habit apa? Sifat. Dia lebih kurang macam itulah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ni, iaitu Allah tutup atau Allah materikan pendengaran dia, hati dia, juga penglihatan dia. Maknanya apa? Seolah-olah matanya buta, telinganya pekak, hatinya tertutup. Orang cakap lah apa pun, dia bantai lah. Kau tahu tak, kau ni kerap sangat makan udang galah ni. Bukan tak boleh. Engkau kan kaki dah bengkak. Betul. So, semayang pun sengit-sengit dah, berdiri tak betul dah. Janganlah makan banyak sangat siput-siput ni. Apa, go out. Dah, disebabkan nafsu makan dia keterlaluan, orang cakap tak dengar. Dia tengok orang lain dah kena, dia tak nampak. Betul. Hati orang besar pun tak makan. Tu sebab tadi isu yang Da'i Hakim baca yang surat khabar tadi tu kan. Kerana dia terlalu ikut hawa nafsu tu bertahun lamanya. Dia membiarkan nafsu tu yang merajai, menguasai diri dia. Habis lah. Sebab itu nafsu ni dia tak boleh nak diikut diikutkan sangat. Termasuklah tadi nafsu tidur. Ada orang ada nafsu makan, ada orang nafsu tidur. Tidur manyang, tak boleh kata apa dah. Orang perli, orang sindir, orang kutuk, tak ada dia mempertahankan tidurnya itu. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah kita adalah hidup, nafsu bukan untuk dihapus, dia mesti diurus. Jangan pula berpahaman kalau macam tu ustaz, kita buang je lah nafsu ustaz. Jangan lah. Kalau buang nafsu kan jadi malaikat nanti. Jadi malaikat. Tak boleh lah macam tu. Betul. Dia hidup ni dia ada rasa nakkan wanita, jalannya kahwin. Betul. Rasa nak makan macam-macam, makan. Nak penat, tidur. Dia ada. Tapi dia melampau tu yang jangan. Wallahualam. Baik. Jadi antara maksud kepada nafsu ialah kecondongan hati kepada apa yang diinginkan. Baiklah, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, membicarakan tentang urus nafsu. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak meraihkan soalan kedua pagi ini dari sahabat kita Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ilyas, Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Setiap manusia lelaki maupun wanita mempunyai nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Adakah konsep urus nafsu juga menjadi sebahagian keutamaan dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Silakan. Baik, Ustaz. terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul. Mengurus nafsu ini juga salah satu daripada apa yang diajarkan dalam agama. Termasuklah apa yang disebut dalam Quran, apa yang diajar oleh Nabi SAW dan juga para alim ulama, yang antaranya Imam Ghazali dan juga para ulama lain yang mengajarkan tentang bagaimana ataupun kaedahnya itu untuk nak mendidik hawa nafsu kita ke arah terurus. Kata Imam Ghazali rahimahullah, nafsu ini dia bagaikan kuda liar. Kuda liar yang perlu dilatih supaya dia letih.
Dia perlu dilatih supaya dia letih. Kenapa macam tu? Pasal nafsu ni kalau dia tak dilatih, kita yang mengenderai dia. Ya, betul. Kita yang menunggang dia. Tak, silat hari bulan ikut sangat, dia akan mengenderai kita. Dia yang akan akhirnya menguasai kita. Tu yang akhirnya sahabat kita kata tadi ni, dia kata kalau manusia itu kalau hanya ada nafsu tak ada akal, tu sama macam binatang. Saya setuju. Kadang-kadang kalau tengok dalam Quran ayat Hakim kan, apa sebablah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ataupun mengenengahkan binatang-binatang dan juga sifat-sifat haiwan ni dalam Al-Quran. Rupanya dalam Al-Quran ini didedahkan tentang sifat-sifat haiwan supaya kita yang juga dibekalkan dengan nafsu ini jadikan ia sebagai muhasabah. Maknanya apa? Engkau ni tahap ikut sangat nafsu dah macam binatang. Binatang pula perangai kau ni macam binatang apa? Ada. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada manusia perangai macam beruk. Ada juga? Ada macam beruk, ada macam monyet. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ini, apa perangai beruk dan monyet? Suka buat kacau. Betul? Saya tak pernah nampak monyet susun pokok bunga. Kan susun buku nak mengemas. Tak ada. Dia hidup dia buat kacau macam di mana dia berada. Betul. Everywhere, anywhere. Apa lagi? Dia duduk mana pun dia buat kacau macam. Tu perangai beruk, perangai monyet. Ikut nafsu ni. Betul. Jadi saya dedahkan ni walau bunyinya agak kasar. Ambil ustaz samakan kita dengan binatang. Tak. Kalau dah Quran sebut, ini pasti ada sebab. Betul. Allah nak kita insaf. Betul. Kau duk pergi zoo, kau tengok monyet. Kau tak tahu, kau kadang-kadang jadi macam monyet punya perangai. Hidup jangan menyusahkan orang. Satu. Betul. Yang kedua, ini berat lagi ni. Ada manusia macam khinzir. Lagi teruk, lembut sikit lah sebut khinzir. Lembut sikit. Berlapik sikit lah. Berlapik sikit lah. Nak sebut bab satu tak faham lah ni kan. Ada manusia perangai macam khinzir. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Apa makna khinzir ataupun binatang yang nama babi ni apa dia? Dia senang dengan selesa dengan kekotoran dan jijik. Yang jijik, yang kotor, dia relax, dia okey. Ataupun lagi apa? Dia tak ada rasa cemburu kalau pasangan, anak isteri dia, anak dara dia ke, isteri dia ke, keluarga dia, dia tak ada sifat cemburu tu, tak ada. Orang tengok isteri dia tak tutup aurat, dia tak ada rasa apa. Maaf. Habis ustaz samakan kami dengan binatang lah. Tak, Quran sebut. Betul? Binatang-binatang ni semua. Lagi apa? Ada manusia perangai hidup dia sama macam keldai. Macam donkey. Donkey, himar. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Apa maksud kalau keldai? Simbol makhluk bodoh. Simbol makhluk bodoh dan tak konsisten dalam agama. Bising tak kena tempat. Mungkin sahabat-sahabat yang mungkin pernah duduk di Tanah Arab tahulah kan. Keldai ni bising. Tak ada apa pun. Nak kata lapar, tak. Nak kata sejuk sangat, tak. Bising. Ada manusia macam tu kan? Ada? Bising lebih. Kerja tak jalan. Ada tak macam tu? Maaf. Kadang-kadang kita boleh jadikan ini semua sebagai satu rujukan. Agaknya nafsu aku ni nafsu ke mana ni? Nafsu keldai ke? Nafsu apa ni tadi? Nafsu khinzir ke? Nafsu beruk ke? Dan yang sama waktu dengannya lah. Jadi berbalik pada soalan sahabat kita tadi, ya betul. Mengurus nafsu adalah salah satu daripada ajaran dalam agama agar kita jadi manusia yang muhsinin, agar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bagus. Baik. Gitu. Jadi sudah terang lagi bersuluh, perlu kita urus nafsu kita. Baik. Saya suka dengan soalan yang ketiga. Dia ajukan oleh sahabat kita, Ramli Seru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Tadi kita berkata tentang mengurus. Jadi soalannya ialah apa bezanya mengurus dan mengawal nafsu? Adakah hanya nafsu jahat sahaja perlu diurus, dielak, ditegah? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih sahabat yang bertanyakan soalan. Sememangnya nafsu ini pun dia ada jenis-jenis, tingkat-tingkatnya juga. Ini semua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran jugalah. Ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Ini semua dia ada tingkat-tingkatnya dan ada
penjelasannya. Yang saya kira panjang lagi masa kita ni, insya-Allah kita bincang sekejap lagi ni. Cuma kalau dari sudut mengawal dan mengurus, yang lebih bagus mengurus. Sebab kalau mengawal, dia sekadar tahan, dia kawal saja macam orang yang sedang marah kan. Betul. Nabi pun sebut orang yang kuat bukan dia bergusti wrestling semua, tidak. Tapi dia yang kuat adalah ketika dia marah, dia boleh mengawal marah dia. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ahli syurga, wal kaziminal ghaiz. Kazim. Apa makna kazim? Orang yang boleh mengawal marah. Orang yang boleh kawal kemarahan dia. Kawal. Namun urus satu bab lain pula. Dia ada teknik dia, kaedah dia, dan setelah melalui satu tempoh latihan yang panjang. Itu. Cuma sebab itu sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya, kita kena kadang-kadang dalam satu tahap, kadang dia kata saya tak mampu nak kawal nafsu lagi lah. Kadang tak boleh tahan, Ustaz. Tak boleh tahan, dia kata. Yalah, hujung pangkal cerita dia, mainlah kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala lah. Apa doa yang boleh saya kongsikan? Ni nak rakam, nak catat, nak tulis. Lepas tu masuk dalam TikTok ke apa, masuk dalam Facebook, Instagram, silakan. Doa dia apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Amin ya rabbal alamin. Apa makna doa itu yang diajar oleh Nabi SAW ini? Doa itu bermaksud, ya Allah, aku mohon berlindung padamu ya Allah daripada buruknya akhlak, buruknya atau tercelanya amalan, dan juga kehinaan atau buruknya juga hawa nafsu. Jadi kita berdoa kepada Allah lah. Maknanya sampai satu tahap dah buat tu teknik ni, tips ni, ustaz tu dah tak boleh lah ustaz. Dia nak jugalah ustaz. Mohon pada Allah. Betul. Itu. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai dan kru-kru berdoa ya Allah Tuhan bagi selamat. Amin. Dari dunia sampai akhirat. Insya-Allah. Ni mamuan pada Pulau Pinang. Ya. Pak Abang. Ya. Baik, alhamdulillah Tuhan bagi sihat mamu. Alhamdulillah. Tapi tak sihat Ustaz yang buat keluar punya cakap tu, mamu pun rasa apa-apa, mamu pun nafsu juga. Nafsu mamu dah ada satu bini. Tapi satu bini itu pun mamu tak ada rapi. Tapi mamu nak kahwin lagi satu bini pula. Allah. Dapat pula lagi satu bini. Mak nak kahwin lagi satu bini. Tapi Allah. Semua bini mau darah dengan tak darah. Lalu Ustaz kata, kalau nak kerah tu beruk tu. Kalau butuh apa kangen. Kadang-kadang maknanya panggil pun saya butuh juga. Mungkin kata beruk saja. Panggil beruk pun yang nak beruk ada. Bukan mamu soalan lain-lain pun yang dia ada juga. Apa perangai kita jadi lalu tu. Tapi lain satu soalan yang Ustaz kata ni, nafsu ni. Yang nafsu perempuan pergi pakai jantan. Yang jantan pula pergi pakai perempuan. Tapi pergi tempat Kaabah semua tu nafsu kah? Atau tak kah? Yang tu soalan mamu. Doa-doa kat mamu bagilah mamu. Amin. Perangai mamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik soalan yang diajukan berkaitan nafsu, iaitu kita sebagai orang lelaki, kadang-kadang orang perempuan pun begitu juga. Dia bagaimana Ustaz? Silakan. Dia ada bahagian masing-masing lah. Ya, betul. Terima kasih pada mamu yang mengajukan soalan. Soalan mamu ni berani dia dah live ni nak tambah lagi tu yang dahsyat tu jadi kita pun seram juga nak jawab ni pun minta izin kan dahsyat minta izin. Muslimin muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, betul, kadang dalam hidup kita ini, kita tak boleh juga nak menunding orang. Apalah kau ni dengan perempuan pun kalah. Apalah kau ni makan pun tak boleh tahan ke apa. Tak. Setiap orang, dia ada bahagian ujian tersendiri. Ada orang mungkin dari sudut harta, duit, wang ringgit, dia tak terpesona sangat. Dia tak terpesona sangat. Dia tak apa nak tercenderung sangat. Tak okey lah. Tapi bab perempuan dia kalah. Sebab itu bagi menyahut soalan tadi ni, saya kira ada satu hadis yang mana Nabi SAW
Nabi pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya ad-darra 'ala rijali minan nisa." Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tidak aku tak meninggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi orang laki-laki melainkan ujian godaan wanita. Muttafaqun alaih. Ya. Yang cakap ni lelaki Nabi ni. Betul. Maknanya apa? Nabi pun faham seorang lelaki ni apa dia punya weaknesses. Betul. Kelemahan dia di mana? Dia punya, maknanya engkau ni cakap mubah dengan perempuan kadang bengkok juga jadi. Bukan perempuan tulang bengkok, dia yang jantan tu yang bengkok jadi. Jadi ini semua ingatan supaya kita ini beringat. Malah Nabi SAW juga menyebutkan bahawa fa inna awwali fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kehancuran dan banyak rosaknya puak-puak Bani Israel zaman dulu akibat kerana dia orang ini lemah pada perempuan. Pujuk rayu sikit dengan dia buat apa? Dengan dia melembek tak boleh lah. Lelaki kot. Tu yang kena selalu dengar ceramah. Betul. Selalu dengar majlis ilmu. Agak nak lembek sikit, dia kuat balik. Dia jadi ingat balik. Tak boleh. Ada isteri, jangan main-main. Jangan khianat pasangan. Contohlah. Okey. Baik. Jadi selain daripada itu juga dalam masyarakat kita ada pahaman juga berkait tentang satu perkara, iaitu mungkin saya boleh masuk ni sikit Dai Hakim iaitu tentang apa beza antara dorongan nafsu dengan hasutan syaitan. Sebab tadi Mamu pun ada sebut tentang macam mana pula ada orang ni laki sama laki, perempuan sama perempuan ni jadi macam mana. Dia sebenarnya dia bukan semata-mata nafsu. Dia didorong oleh ataupun faktornya itu pelbagai. Banyak sangat di faktor-faktor, termasuk faktor keluarga, kawan, persekitaran, diri, syaitan tak lagi lah termasuk. Betul. Dia beza dorongan nafsu dengan hasutan syaitan beza di mana? Nafsu bezanya adalah dengan hasutan syaitan adalah kalau nafsu ni dia lebih memujuk sampai buat. Dia lebih memujuk sampai buat. Baik itu para ulama macam contoh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut tadi kan, dia lebih kepada dorongan yang kuat terhadap apa yang diinginkan. Teringin nak pakai kereta mewah 2 pintu, isi pakai elektrik. Sekarang isi pakai elektrik ya. Isi pakai elektrik pula kampung menyayat. Teringin. Tapi kadang tak mampu sangat. Tapi nak sampai dia pujuk. Faham. Sampai dapat. Tengok pembaca berita macam comel. Dorong hati nak sampai dapat. Dia macam tu, dia dorong. Bukan kata tak boleh nak menikah, tapi janganlah sampai buat benda kezaliman. Itu nafsu, dia pujuk. Senang faham macam inilah. Patutlah ada ulama kata nafsu ni pujukan dia sama macam rengekkan budak. Budak sekali kita janji dia anak janji nak beli mainan, dia guling, dia punya berguling habis ayah tak boleh bincang Betul. Tak boleh bincang dah. Guling nak mainan, nak tu nak apa tromen lah apa semua. Tak boleh buat apa dah. Sampai dapat senyap. Betul. Ataupun ada orang kata nafsu ni sama macam sensor seatbelt kereta selagi tak bubuh lagi tu bunyi. Betul. Ngap sekali senyap. Macam tu contoh. Ustaz jauh sampai kereta ni dah kena faham lah. Tapi kalau syaitan ni lain sikit. Syaitan ni dia punya hasutan dia luar biasa sikit. Okey Ustaz, kita nak dengarkan yang syaitan luar biasa tu lepas rehat nanti. Boleh Ustaz? Ya, baik. Baik. Boleh. Kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim, juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, membicarakan topik akhlak berkaitan urus nafsu.
Dan tadi kita tunda seketika tentang pencerahan hasutan syaitan, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat penonton-penonton yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia akhirat semuanya. Pertama tadi, dorongan nafsu senang faham, dia macam budak kecil. Betul. Maknanya dia nak sampai dia dapat. Lagi tak dapat, dia bising, dia meresahkan jiwa kita. Tu yang kadang ada orang dia nak tu benda sampai tak boleh tidur malam tu. Betul. Dia duk bayang, dia nak juga. Lepas tu kadang nafsu ni ada bagusnya. Disebabkan seseorang tu dia terlalu gairah sangat untuk nak buat satu benda sampai tak boleh tidur malam. Nak berceramah, nak mengendalikan program. Malam tu dia tak boleh tidur tau. Dia bayang esok tidurlah. Benda tu benda esok tak boleh. Dia terbawa-bawa juga. Itu benda elok. Tu kata nafsu ni pun ada nafsu yang baik. Tapi kalau nafsu yang jahat, dia tu fikir macam mana dia nak yang jahat tadi, yang tak elok tadi tu sampai tak boleh tidur pun ada. Terbawa-bawa dalam semayang pun ada. Tu yang dipesankan video-video porno lucah benda tu yang merosakkan akal adalah kerana dia boleh terbawa-bawa sampai kita duduk di mana sekalipun. Betul. Duduk semayang pun duduk terfikir, duduk terbayang adegan-adegan yang tak elok. Yalah, yang tak senonoh tu semualah. Okey, satu. Yang keduanya, beza dengan hasutan syaitan pula di mana? Syaitan pula, dia punya beza dengan nafsu adalah dia memberi dan membisikkan langkah, step dan juga strategi untuk akhirnya melaksanakan kejahatan, apa jua bentuk-bentuk kejahatan tu. Dia bagi jalan. Ada kau buat macam ni lah, kalau buat macam ni kau lelaki kau lawan je lah. Dia bisik tau. Memang kita tak dengar secara telingawi. Telingawi. Diharapkan bukan manusiawi. Secara telinganya tak dengar. Tapi secara dia bisik ke hati tu. Dia bisik ke hati. Kau tak apalah kalau buat macam ni. Slow kan. Tahu-tahu dah buat dah. Baik, itu bagi kita satu yang saya sendirilah cukup tergamam apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Taala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surah An-Nisa ayat 76. Allah kata tipu daya syaitan tu lemah je pun. Tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau dah tipu daya syaitan tu lemah, habis kalau kita pun lemah dengar cakap dia, kita lemah lagi ya. Betul. Ini satu ingatan bersamalah. Moga kita sama ada hasutan syaitan, dorongan nafsu dapat kita bendung bersama. Wallahualam. Ya, betul. Baik, kita nak meraihkan soalan yang kelima pagi ini dari sahabat kita, iaitu Awa Musma. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Ada mini love, Ustaz? Waalaikumsalam. Soalan saya, tingkatan hawa nafsu yang mana yang perlu dipegang kukuh supaya iman tak mudah goyang dan tidak sesat? Hashtag mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Awa Musma atas soalan dan juga mini love. Merah mini love. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Itulah orang muda kan. Kecil-kecil pun dia nampak yang love tu ya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Betul. Tingkat-tingkat nafsu ini ada banyak. Namun antara nafsu yang kita berdoa pada Allah, moga-moga kita dapat nafsu yang paling-paling tidak dapat yang itu pun okey dah. Betul. Iaitu kita dapat nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini iaitu apabila seseorang itu dia diberikan ilham untuk nak buat suatu kebaikan. Namun kadang-kadang dia masih lagi ada on off lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nampak? Tu kan dalam surah Asy-Syams kan? Diilhamkan dalam hati dia fujur, takwa. Fujur maknanya kemaksiatan, kemungkaran. Ada lagi cenderung nak ke situ ada. Wa taqwaha. Kadang dia cenderung nak pergi masjid, cenderung nak jadi orang soleh, nak jadi baik. Dia ada cenderung ke situ pun ada. Itu namanya nafsu mulhamah. Ataupun paling bagus sekali berdoa pada Allah dapat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini atau dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Hei jiwa-jiwa yang tenang, Tuhan seru kita nanti. InsyaAllah kita jenazah roh yang baik-baik semua. Apa ciri-ciri nafsu mutmainnah? Dia ni tenang jiwanya, tak digugat kesenangan, tak goyah dek kesusahan. Itu senang. Nanti nak tulis di Facebook, di Instagram senang kot ya. Saya ulang sekali lagi. Orang tanda dia ada nafsu mutmainnah, tak digugat kesenangan, tak goyah dengan kesusahan, tak kalah dengan puji atau kejian. Dia macam tu. Maklumlah kita dalam kehidupan ada setengah orang kalah dengan kesusahan. Betul. Ada orang senang pun kalah. Dulu masa susah, dia okey je. Sayang isteri, sayang anak. Wah, sekarang dah senang Lu banyak senang Banyak lupa Lu dah banyak senang Lu dah senang sekarang. Senang-senang saja. Senang-senang sebab dah saja. senang. Ya. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Amin. Sama ada ketika kami senang atau kami susah. Dan rupanya memang diajar oleh Nabi SAW, salah satu doa untuk kita nak Allah ingat kita di waktu susah. Kan kita bila susah kan, bencana, musibah datang ni, banyak-banyak ingat Allah di waktu senang. Nabi ajar, kalau engkau nak Allah ingat engkau di waktu susah, ingat Allah banyak-banyak di waktu engkau tengah senang. Harta tengah banyak, anak baik-baik, semua keadaan maknanya dalam kelapangan hidup engkau ni, kau jangan lupa Allah. Betul. Nanti bila engkau susah, Allah ingat pada engkau balik. Ini kita nak nafsu mutmainnah. Dia relax, dia steady, dia cool. Mari masalah, kena COVID, kena penyakit, kena influenza, dia relax saja, dia okey. Kan orang kadang puji dia, akak tengok akak sihat, manjang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akak tahniah Allah naik pangkat, rumah baru, alhamdulillah. Dia macam tu mutmainnah. Betul, tenang. Dia relax, tak ada dipuji kembang. Bila jatuh apa kena keji, tak ada. Dia relax, dia tenang, mutmainnah. Ini kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala beroleh hati yang tenang. Okey, baik. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yakin dan Ustaz Ilyas. Saya Ismail. Okey, soalan pagi ni saya tanya Ustaz. Bagaimanakah ciri-ciri bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa cara mengurus nafsu dalam kehidupan sehariannya? Okey, saya nak bagi pantun tu lah. Sakit badan, makanlah jamu. Jamu dibeli dari rakan. Terima kasih Ustaz, perkongsian ilmu. Ribuan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih. mantap. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa sudi mengajukan soalan dan berpantun. Baik Ustaz, bagaimana orang beriman dalam menguruskan nafsu ni Ustaz? Baik, terima kasih. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Tuan Ismail, bagus punya soalan. Soalannya sampai ke hati. Masya Allah. Boleh ya? Boleh Zat. Sebab bawa balik dari Melaka kan. Jadi dia terbawa-bawa lagi mood pantun. Pantun Okey. Apa tadi soalan dia? Tentang ciri-ciri orang beriman dalam menguruskan nafsu. Dia masuk pisang emas, habis dia lupa. Dengan peti belayar semua habis. Tuan-puan semua, memang dalam Quran maupun hadis Nabi SAW pun banyak mengajar kita tentang secara umum bagaimana nak mengurus hawa nafsu kita. Walaupun bab ni saya nak bawa di ujung nanti penyelesaian dia, tapi tak apa. Kita dah ditanya, kita terus jawab saja. Antaranya apa? Pertama, kita jangan bagi peluang kepada nafsu itu sendiri. Jangan bagi peluang dan laluan kepada nafsu itu sendiri. Kita tahu dah, kita ni memang jenis lemah bab-bab makan. Jangan duk pergi bantai tempat makan yang kita tahu dah hujung saat lagi ni sampai makan tu. Sampai mayang butak jumpa orang tak mau dah, tak ada. Kalau meeting setuju semua. Lepas tu lah. Faham tak ni maknanya senang tak? Macam tu kot. Dia keterlaluan, sebu dah kot perut dia kenyang. Jangan buka laluan. Ataupun contoh dia tahu dia ni dia bab perempuan dia lemah. Faham? Maka kalau dia lemah bab perempuan, reunion jangan pi. Faham? Kecuali bawa isteri. Cerita tak habis nanti lu. Kita putus silaturahim pula.
Pergi, bawa isteri, anak yang 8 tu bawa semua. Biar riuh sikit. Betul. Tak adalah jumpa kekasih lama panjang cerita. Faham tak maksud saya? Faham. Tu yang pertama. Cara urus tu adalah dengan kita mencegah laluan ke situ. Laluan untuk setiap orang, saya ingat semua dia tahu kelemahan dia di mana. Dia tahu dia lemah di mana. Dia tahu dah dia ni kalau bab-bab pembelian online, shopping online. Tutup tengok notification tu. Kan senyap. Betul. Ni kejap-kejap dah lah adalah bunyi-bunyi dia kan. Tengah semayang bunyi. Macam mana tengok ada diskaun. Ada lagi point, ada coin apa lagi. Tutup laluan tu. Senang. Betul. Tak fokus lah. Macam mana nak ibadat ni, macam mana nak ni kan. Dia jadi macam. Jadi tutup laluan. Jangan pergi. Otak nanti payah. Satu. Yang keduanya adalah iaitu dengan cara kita membebankan nafsu kita dengan amalan-amalan soleh. Orang yang jenis nafsu dia nafsu harta, nafsu shopping lah, nafsu berbelanja. Ya, betul. Maka cara dia apa? Banyakkanlah bersedekah. Disebabkan duit tu banyak sangat, melimpah sangat dan dah lama tak bersedekah, tu yang bazir. Beli entah apa-apa, kasut sampai 16 rak. Apa cer? 16 apa cer? Apa cerita? Kau nak jadi apa? Kaki ada berapa sampai 16 rak ni? Bukan 16 pasang, 16 rak, faham tak? Banyak sangat bersiapa? Bersedekah tak ni? Berzakat tak ni? Sebab tu zakat, sedekah ni dia didik nafsu cenderung harta tadi tu. Supaya kontrol sikit. Engkau ni banyak sangat ni. Lagi apa lagi? Nafsu suka sangat tengok pada perempuan. Dia ajarkan apa? Banyakkan puasa. Betul. Banyakkan puasa. Isnin, Khamis, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa apa lah. Yang Ramadan tu telah lah. Puasa tu dia melemahkan nafsu. Tapi kalau puasa pun nafsu makin kuat, pelik ada juga macam tu kan. Jadi itu dua. Bagi dua dulu. Nanti ada lagi yang berbaki lagi, insya-Allah akan kita bincangkan lagi lepas ni, mengurus nafsu dengan cara panduan agama. Okey, baik. Dua cara. Yang pertama, jangan bagi peluang. Yang kedua, beban nafsu dengan amalan. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dalam membicarakan urus nafsu pagi ini. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang ketujuh pagi ini. Hana Wan Cik bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah benar ada kenyataan menyatakan wanita memiliki 9 nafsu dan 1 akal? Itu sesuatu kebenaran yang boleh diambil perhatian oleh wanita atau kenyataan yang belum jelas? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana atas soalan. Baik, terima kasih. Soalan ni adalah soalan yang saya ingat popular lah dalam masyarakat kita. Betul. Khususnya apabila kita tengok ada setengah wanita tu, bila dia tindakan dia, cakap dia, apa jua yang dia lontarkan, akhirnya orang lelaki akan cakap, memanglah perempuan 9 nafsu, akal dia 1 tu yang macam tu. Tu orang lelaki 9 akal, 1 je nafsu. Gini ceritanya. Ada yang menyebutkan bahawa Nabi SAW yang menyebutkan hadis tersebut, iaitu syahwat itu mempunyai 10 bahagian. La syahwatin asyrata ajza atis'atu lin nisa wal 'ashir lirijal. Nafsu syahwat itu ada 10 bahagian. 9 bahagian diberikan kepada wanita dan 1 bahagian diberikan kepada laki-laki. Dicatat oleh Abu Marwan Abdul Malik Al-Salmi dalam Adabun Nisa.
Dan ada juga yang meriwayatkan bahawa wa ju'ilati syahwatu ala asyrati ajza wa ju'ilat tis'atu ajza minha fin nisa wa wahidatun fir rijal. Dijadikan syahwat itu sebanyak 10 bahagian, 9 daripadanya untuk wanita, 1 untuk laki-laki. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dan walau bagaimanapun, kita nak jelaskan pada semua penonton-penonton bahawa hadis ini bertaraf dhaif jiddan, iaitu hadis yang bertaraf tersangat-sangat lemah. Kenapa? Salah seorang daripada perawinya iaitu Suaid Ibn Abdul Aziz, dia berstatus matruk, yang mana periwayatannya ditinggalkan dan tidak diriwayatkan dan bukan daripada kalangan yang thiqah. Sebab ulama-ulama muhaddisin ini dia mesti ada syarat-syarat yang mesti lengkap tu dulu, baru berkelayakan autoritinya lah untuk nak meriwayatkan hadis. Jadi maknanya hadis tadi tu adalah hadis yang tersangat lemah. Tak boleh nak dibuat hujah lah apa semua. Betul. Walau bagaimanapun, mungkin kita boleh lihat pada hadis-hadis yang lain. Contohnya Nabi SAW menyebutkan, saya baca terjemahan ya, Nabi sebut, wahai sekalian manusia, wahai sekalian wanita, perbanyakkanlah bersedekah, Nabi kata, dan beristighfar, sebab aku lihat wanita banyak yang jadi penghuni neraka. Ni Nabi sebut. Seorang wanita yang bijak berkata, mengapa demikian ya Rasulullah? Nabi jawab, sebab kalian banyak berkata yang buruk dan tak berterima kasih kepada para suami. Itu. Jadi ada sambungannya lagi hadis ini, namun saya berhenti setakat tu dulu. Maknanya apa? Soal nafsu akal laki atau perempuan ini semuanya perlu diambil secara sama. Kita tak boleh kata perempuan lah nafsu mulanya. Tak tentu juga. Yang penting di sini Nabi mengajarkan orang perempuan dia ada satu isu yang menyebabkan banyak di kalangan wanita itu dilempar masuk ke dalam neraka adalah kerana bukan mereka ini kufur kepada Allah Taala, akan tetapi kerana mereka ini disebutkan dia kufur akan nikmat suami. Betul. Dia kufur akan nikmat suami, ataupun dia juga antara orang yang jenis kadang tak menjaga mulutnya tu. Mulut dia laju sangat. Ya, ada orang bijak pandai kata orang perempuan ni hatinya di mulut. Orang lelaki mulutnya di mulut. Perempuan hati di mulut. Lelaki pula mulut je di hati. Maknanya orang lelaki ni dia nak cakap tapi simpan lah dalam hati. Perempuan yang terlintas dalam hati tu dia sebut. Baju sama je Ustaz, episod lepas pun baju tu. Yang dalam hati dia sebut. Kita orang nyantai, orang lelaki kita senyap. Butang macam sama macam itu. Contoh. Betul. Tapi senyap kan tak mau sebut. Malah nak sebut. Tapi orang perempuan dia sebut. Tapi kita tidak memandang itu sebagai satu kelemahan. Kadang-kadang ada hikmah dia. Disebabkan itulah dia boleh menegur anak-anak. Betul. Bapak kan banyak diam. Dia tengok anak dia lempar stokin, baju tak susun. Bapak senyap. Tengok dia kumpul. Agaknya annual nanti kot. Hujung tahun baru sebut. Mak situ juga. La ilaha illallah. Stokin atau buku ni mak. Ada hikmah kan? Betul. Harap ke bapak bila nak tegur? Mak je lah. Perempuan-perempuan memang bapak dia pun sama. Stokin tak tahu. Bapak pun kena? Bapak pun sama. Singlet letaklah balik. Bapak habis semua kena. Jadi ada hikmahnya. Betul. Kita tak memandang bahawa itu satu kelemahan. Yang setiap kejadian Allah ini dia ada baiknya kalau betul diurusnya. Wallahualam. Ya, baik Ustaz. Saya suka juga dengan soalan yang ke-10. Saya catat Ustaz Yang ke-8 ni. Sarah Rasid Cik bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Nafsu akan kenyang bila perut lapar. Nafsu akan lapar bila perut kenyang. Cantik ayat ni. Mengapa perut yang kosong mampu menjadi senjata yang ampuh untuk tundukkan nafsu, sedangkan nafsu letaknya di hati bukan di perut? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, baik. Terima kasih. Berdasarkan hadis dan juga para alim ulama punya pendapat, rupanya perut ni dia tak boleh dibiarkan sentiasa penuh manjang. Dia tak boleh. Sebab apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i daripada Ibnu Abi Hatim, kata Imam Syafi'i, li'anna syab'a yuthqilul badan wa yuqassi al-qalb wa yuzilul fatanah wa yajlibun naum wa yus'ifu 'anil ibadah wa yud'ifu 'anil ibadah.
Rupanya apabila perut tu dah keterlaluan kenyang sangat, dipenuhkan perutnya itu dengan makanan penuh tu semua, maka dia mengakibatkan 5 perkara. Engkau akan menerima 5 bahana akibat dia. Pertama, berat badan makin naik. Lepas tu yang peliknya, dia dah bantai makan. Lepas tu dia sendiri terkejut. Apa pasal berat badan naik? Kau makan tak ingat. Lepas tu timbang buat terkejut pula. Pertama, berat badan makin naik. Yang keduanya, hati makin keras. Hati keras ni satu perangai tak elok tau. Sebab dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Abghadu rijali ilallah al-aladul khasim. Manusia paling Tuhan benci adalah orang yang hatinya keras. Orang hati keras ke kepala batu ke apa istilah yang sama waktu dengan dia lah. Hati dia jadi keras. Apa tanda manusia hatinya keras? Iaitu dia ni orang yang tak suka menerima nasihat. Nak nasihat apa lagi? Kau dah kenyang. Betul. Duk nyanda ulah sawar je. Orang nasihat nak ingatlah tak ada. Hati jadi keras. Betul. Itu ingat tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kurang cerdas. Jadi tak cerdik. Dah kenyang macam mana? Ajak meeting pun dia setuju semua. Dia tak ada. Boleh lah, okey lah. Ada bajet. Jalan lah. Macam tu lah. Dia jadi tak cerdik lah masa tu. Yang keempat, dia akan pasti banyak tidur. Tidur. Cuti umum tidur. Cuti Malaysia tidur. Cuti Merdeka tidur. Cuti sekolah anak, dia yang tidur. Bukan anak yang sekolah tidur. Dia bapak yang tidur. Tak ada hari tanpa tak tidur. Tu. Dan yang kelimanya adalah dia akan lemah untuk ibadah. Malam ni dengan kata ada buat tahajud, qiyamul lail, jom. Sila jalan dulu. InsyaAllah tahun depan. Dia lemah, dia malas nak beribadah. Sebab itu dia memang yuqawi asyahwat. Dia akan menguatkan nafsu syahwat kalau keterlaluan makan. Patutlah Nabi SAW, baginda Nabi menyebutkan, nahnu qaumun la na'kulu illa an ju'in wa iza akalna la numli'u nafsana minat ta'am. Nabi kata, kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau makan sekalipun bukan sampai penuh, hanya sekadar untuk mengisi. Tu saja. Masya Allah. Itu orang beriman punya perut. Ada satu kajian, ni sajalah nak bagi insaf sikit. Bagi insaf sikit. Betul. Orang kajian pakar-pakar diet sebut macam makanan yang ada dalam masyarakat kita. Contoh, kalau raya tu ada ketupat 88 kalori. Kalau sepotong lemang bukan sebatang tau. Sepotong lemang tu 82 kalori. Tinggi tinggi. Tapi rupanya nak hadam sepotong lemang, sebiji ketupat atau sebiji karipap, kena brisk walking paling-paling pun 30 minit. Untuk sebiji karipap, sepotong lemang, sebiji ketupat. Bayangkanlah. Kalau yang makan sebatang lemang tu saya ingat, daripada Sri Pentas ni, JB jogging. Bau cukup. Baru tahu nafsu dia tahap mana. Jangan kalau makan mamak tu tidur. Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan samalah kita berpesan pada masjid-masjid lah ya. Masjid pun kadang bukan setakat tempat membina iman, membina badan. Itu yang penceramah pun kadang Allahu akbar. Tak makan rezeki. Betul. Dah makan insaf. Jadi tolonglah kita saling bekerjasama membantu menguruh nafsu makan, nafsu dan sebagainya. Moga Allah Taala redha kita. Baik, jadi itulah 5 perkara yang perlu kita elakkan supaya tidak terjadi kepada kita. Yang pertama, berat badan naik. Yang kedua, hati makin keras. Yang ketiga, kurang cerdas. Yang keempat, suka tidur. Dan yang kelima, lemahnya ibadah. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tapi seperti biasa, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail.
Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan yang ke-9 pagi ini dari sahabat kita Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru Tayla Ustaz. Waalaikumsalam. Antara nafsu yang sukar diurus serta dikawal ialah nafsu amarah. Mengapa kita sering diperingatkan agar tidak membuat keputusan serta mengambil tindakan dalam keadaan kita sedang marah? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rosdin atas soalan. Baik, terima kasih sahabat yang mengajukan soalan sebentar tadi, dan juga Da'i Hakim, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita semua sedia maklum bahawa marah ni adalah salah satu daripada perkara yang tak boleh nak buat bincang kadang tu. Dipanggil apa? Babul ghadab. Iaitu pintu yang paling besar sekali, kata orang Melaka, paling besar sekali. Paling besar. Orang Kedah kata paling besar sekali, pintu yang syaitan boleh menerobos masuk ke dalam jiwa, sanubari hati seseorang adalah babul ghadab, pintu marah. Cuma saya nak sebut di sini, dia nafsu amarah itu bukan bermakna nafsu marah. Ya, betul. Memanglah bunyi ejaan dia amarah, macam sama, amarah lebih kurang. Tak. Dia nafsu ammarah ini, mari kita lihat dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Nafsu apa ni? Nafsu ammarah. Surah Yusuf ayat 53. Baik. Apa ciri-ciri nafsu ammarah? Nafsu amarah ini dia ada ciri khas dia yang tersendiri, iaitu dia senantiasa terdedah pada godaan nafsu. Maknanya dia mudah sangatlah tergoda dengan apa yang syaitan cakap, syaitan bisikkan tu, dia memang mudah ikut sangat. Dan bukan setakat tu saja, dia berbangga melakukan maksiat dan kemungkaran. Dia bangga dan maksiat bila dia melakukan kemungkaran. Sampai satu tahap, bukan setakat dia bangga, dia sampai dia boleh jadi kader. Dia kader. Dia kader kepada kemungkaran tu sendiri. Mempromosikan, mengajar orang jadi jahat pula, dan macam-macam lagi lah. Dan sila hari bulan, puak-puak yang ada nafsu amarah ini, sifat paling jelas pada dia ialah dia sering menjadi batu api. Betul. Batu Hajarul Aswad tak apa. Dia jadi batu api. Dia jadi maknanya api dalam sekam, gunting dalam lipatan, tikam belakang, tabur pasir dalam perut nasi orang. Dia macam tu lah. Orang hidup elok-elok ni, dia lah kira nak melaga-laga. Dia nafsu amarah ni. Seolah-olah bagaikan satu kebahagiaan bila dia tengok orang bergaduh di sana sini. Dia syok. Orang berkasih sayang, dia tak mau. Namun itu makna amarah, nafsu amarah yang memang paling jahat sekali dalam ranking jenis-jenis tingkat nafsu ni. Cuma kalau nafsu dari segi nafsu marah tadi tu, kawalan dia banyak disebut dalam hadis. Antaranya Nabi menyebutkan marah dalam keadaan berdiri, duduk. Betul. Duduk pun marah juga, baring. Dia sebenarnya daripada berdiri nak ke duduk, duduk ke baring tu, Nabi nak ajar kita satu point, iaitu take your time. Betul. Diri nak ke duduk ambil masa. Betul. Mana ada orang coy terus duduk tak? Dia ada duduk. Cik duduk dulu, cik duduk dulu, relax, tak dapat duduk dulu. Tapi sampai tahap baring tu maknanya memang ni lah. Dan lepas baring tak ada orang marah dah. Sambil baring pun marah. Pergi ke kaunter nak buat urusan, sunyi kaunter. Sila lihat di bawah. Oh, bakat baring dah semua pegawai. Semua tengah marah. Mana ada cuti tak dapat. Tak ada bonus tahun ni kan. Baring semua. Dah. Dia take your time, maknanya duduk. Ataupun ada agak orang psikologi kata, kalau tengah marah, ubah tempat. Kalau tadi Nabi aja ubah kedudukan. Kalau tengah marah di dapur, pergilah ke ruang tamu. Ruang tamu pun marah juga lagi, pergi ke tempat parking kereta ke apa. Dia bukan apa, Nabi nak suruh kita take your time, ambil anak bising-bising gaduh-gaduh, jangan marah kat situ. Angkat, dukung dia. Kalau yang anak-anak kecil lah, dukung dia pergi tempat lain.
Suruh dia tengok burung kejap, pokok. Bagi dia tenang je. Jangan membayangkan adik dia yang gaduh tadi semua. Relax sekejap. Wallahu a'lam. Baik, jadi antara benda yang boleh kita buat kalau ketika marah, kita duduk. Soalan seterusnya, Jai bertanya, Assalamualaikum. Macam nama Kelemahan utama lelaki adalah wanita. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Soalan saya, bagaimana nak tundukkan pandangan daripada melihat wanita yang bukan mahram? Mohon tip dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Jai atas soalan. Cara sebut tu macam geng. Macam geng. Jai. Kau tak berubah, Jai. Hati kau keras, Jai. Hati kau keras, Jai. Silakan, Itu Roy. Roy. Tak apa. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang kita sangat kenali baginda sebagai seorang yang berperwatakan lemah lembut, ganteng, sosok badan tubuhnya memang handsome, menjadi kegilaan para wanita di zaman baginda. Namun satu yang kita boleh belajar adalah Nabi Yusuf pun sebenarnya dia juga ada nafsu, samalah kita semua. Nabi pun ada nafsu. Dan paling menarik sekali, saya tak sempatlah bacakan ayatnya, sebab kita nak ringkaskan. Ketika isteri pemerintah tu nak buat perkara tak senonoh dengan Nabi Yusuf, ada kunci pintu, semua bagi line cantiknya kan, tak ada orang nampak, semua kan. Nabi Yusuf kata, aku pun ada rasa sebenarnya. Ini ayat Quran ni. Kan? Saya ringkas jalan ya. Aku pun ada rasa terhadap dia. Memang Nabi Yusuf sendiri pun ada rasa terhadap wanita tersebut. Lawa. Betul. Orang Arab Mesir kan. Lawa, cantik. Dia ada rasa. Tapi tak boleh lah. Sebab aku ini Nabi satu. Kedua, aku ni takwa pada Allah. Aku ni seorang yang kena jaga diri lah. Maruah diri. Takkan nak terlibat benda-benda macam tu. Memang ada rasa. Jadi janganlah pula para lelaki di luar sana, bila kadang kita tengok, tak kisahlah wartawan ke pengacara TV tu, Allah cantiknya, astagfirullahalazim, jahatnya aku. Dah cantik, kita rasa cun, walau dah kahwin pun terlintas dalam hati, ustaz ni cakap macam pengalaman je. Normal. Laki-laki tengok perempuan, dia ada wow. Dia ada wow tu. Betul. Itu biasa. Cuma wow tu jangan tambah lagi. Jangan ditambah wow apa lagi. Cukup cakap tu ya. Wow, suatu sudah. Selesai satu lah. Tanda normal lah tu. Tengok Ustaz Ilyas berasa dah dia laki-laki, tengok Ustaz Ilyas dia kata alah comel lah Ustaz, gebu kulit. Tu lain. Jadi sebab itu cara untuk nak menanganinya bagaimana? Baik, para ulama mengajarkan siapa boleh kawal 4 perkara, maka dia boleh menyelamatkan agama dan maruah dia. Siapa boleh jaga 4 perkara ini? Apakah 4 perkara ini? Al-lahazat, al-khatarat, al-lafazat, al-khutuwat. Apa maknanya? Bagi menjawab soalan tadi kan. Pertama, iaitu menjaga pandangan mata ataupun belajar kawal pandangan. Maaf, saya sendiri pun kadang pengalaman. Kita pergi airport, pergi luar negara, negeri-negeri Mak Saleh. Kadang kita, dia cantik tu macam dalam iklan tu. Kita tak pernah tengok. Jadi dia, bila dia lalu, kita tak minta, dia lalu. Betul. Dia lalu, dia lalu. Kita pandang dia. Dah cukup. Yang tu memang untuk kita dah. Yang kedua, itu setan. Yang tu berdosa. Maka janganlah tengok, dia kena kawal tu. Sebab ulama' kata apa? Orang yang mengalihkan daripada pandangan, daripada dia nak tengok lagi tu, Allah kurniakan kemanisan hati dia. Masya Allah. Manisnya untuk ibadah. Itu satu. Yang keduanya adalah iaitu al-khatarat, iaitu mengawal fikiran yang melintas, hati yang berimajinasi. Kontrol fikiran kita. Jangan mikir duk Kelantan royak. Koya. Oh, jadi bini syok. Koya. Jangan macam tu. Lepas tu orang suruh baca Quran, suruh pergi persatuan, hidup tu sibuk sikit. Duduk seorang, koya. Payah.
saya ada gaya koya tadi. Ada gaya. Ada sikit. Ada sikit. Kan? Jadi kena kawal pikiran-pikiran tu. Ya. Yang ketiga iaitu mengawal ucapan. Nak jumpa kadang ada perempuan-perempuan cantik ke apa, tak payahlah cakap berlebih-lebihan, nak pick up line sangat. Tak payahlah. Tu payah tu. Perempuan tu pegang barang terjatuh. Jatuh barang. Perempuan tu kata maaf. Tak apa, biar jatuh pen, jangan jatuh hati. Aduh. Kawal ucapan Kawal ucapan. Banyak sangat pick up line, bukan cakap bersemut. Gajah pun datang. Payah. Jangan kawal ucapanmu. Kadang-kadang kita yang jenis suka bergurau ni, nak pula ada perempuan tu buat macam tu pula. Dia ada rasa, ada rasa nak bergurau. Kawal. Kadang daripada gurau-gurau tu lah mencetuskan current. Dia ada current. Tu payah tu. Tak faham kan current. Tadi isi current. Ni ada current. Yang keempat iaitu mengawal langkah dan tindakan. Mengawal langkah dan tindakan ni al-khutuwat. Maknanya kalau ada rasa-rasa kecenderungan ke arah yang kita tahu apa hujungnya nanti, natijahnya apa, kita kawal dan kita berhenti. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Kata Nabi ya Ali, la tutbi'un nazarata fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Nabi berpesan, wahai Ali, jaga pandangan kau itu, kerana bagi engkau yang pertama, pandangan pertama tadi, dan bagi engkau bukan lagi selain daripada pandangan pertama. Jangan. Yang kedua dan seterusnya, itu dah syaitan, dah dosa, dah semua. Wallahualam. Nak selamat, jaga 4 perkara yang telah disebutkan tadi. Baiklah, kita nak beristighfar sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah dikongsikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dalam topik hari ini, iaitu urus nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat kita Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bila nafsu menguasai diri, semua benda boleh terjadi tanpa diduga. Soalan saya, bagaimanakah untuk mengurus nafsu sesama ahli keluarga supaya tidak berlakunya istilah sumbang mahram di dalam keluarga tersebut antara ayah dan anak perempuan dan adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan yang tinggal satu rumah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Asikin atas soalan. Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ini isu yang merupakan satu isu yang agak panas mutakhir ini, dan sebenarnya benda ni pun dah lama berlaku, tapi mungkin kerana didedahkan media-media, maka akhirnya kesedaran kita sebagai masyarakat ni mula celik kembali. Isu haruan makanan, isu sumbang mahram, isu yang biasa kita dengar ni lah kan dalam di dada akhbar ni semua. Saya nak sebutkan begini, sungguh pun kita ahli keluarga, sungguh pun kita ini adik-beradik sesama di bawah satu bumbung keluarga, tetap maruah kena dijaga. Dijaga dan menjaga. Si ayah menjaga maruah si anak-anak. Dan diri sendiri, anak-anak tu pun perlu jaga maruah diri masing-masing. Maksudnya apa? Kadang disebabkan oleh dia rapat sangat kan. Bila dia rapat sangat tu, kadang-kadang boleh datang current, dia datang gejolak yang pelik-pelik menjadi benda tu semua. Namun saya tak nafilah Da'i Hakim ya. Salah satu daripada kajian yang saya terbaca jugalah agak mengejutkan. Sepanjang tempoh PKP yang lepas, Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas, di Malaysia kita ini, masa dalam tempoh PKP, maknanya COVID tengah mengganas pada waktu itu, dalam kesedihan kita berhadapan dengan musibah wabak, trafik carian bahan-bahan lucah di internet di seluruh dunia meningkat dengan keterlaluan sangat. Agaknya masing-masing dah duduk di rumah kot. Tak dapat keluar, tak tengok air laut, sungai, tak dapat pergi shopping. Boring duduk di rumah. Bila lama-lama sangat duduk rumah, internet laju, dia tengok manjang. Dan lebih dahsyat lagi, kita di Malaysia ini,
carian bahan-bahan lucah internet, khususnya di internet ni, meningkat 84%. 84%. Membayangkan anak tu dia belajar online. Dia kelas PDPR. Habis kelas tu, kelas lain pula dia tengok. Kelas lain. Dan lebih dahsyat daripada itu, saya nak sebut pun tak, tapi saya sebut je lah sebab ni kajian ni. Yang lebih dahsyat lagi, 35.2% yang berusia antara 18 hingga 60 tahun melayari laman web porno seminggu sekali yang dah berkahwin. Yang dah kahwin ni, nengok lagi pasangan tu dah ada dah, dia boring kot. Dia nak berkhayal dengan satu universe yang lain pula barangkali. Maka oleh kerana itu, tak ke saya nak sebut lagi ya. Pembelian alat-alat pemuas nafsu pun naik sehingga 347%. Laku keras. Jadi benda-benda ini membimbangkan. Betul. An-nazaratu sahmun min sihamil iblis masmumatin. Pandangan itu adalah pandangan merupakan panahan beracun daripada syaitan ataupun iblis, yang mana pada mulanya bila dia menonton banyak sangat porno yang lucah-lucah, banyak nak tengok, akhirnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi penagih. Betul. Bukan penagih dada. Dia akan jadi penagih untuk bukan lagi tonton. Dia sendiri nak alami benda tu. Nak buat dengan siapa? Darah daging sendiri lah. Anak perempuan, anak tiri, tu yang jadi macam tu. Dia tengok. Okey, kalau penagih dada, dia tak dapat barang tu, apa jadi? Dia berpeluh, dia tak duduk diam, dia jadi macam itulah. Kan? Tapi bila orang yang ketagihan laman web lucah, dia tak dapat yang dia nak, dia akan jadi sakit satu badan tu. Dia mula rasa macam tu. Dan dia bahagian otak kita ni, dia ada satu bahagian yang memang dia macam apa panggil kecanduan lah, dia panggil kecanduan. Dia nak. Dan akhirnya benda itu dilepaskan ke gejolak nafsu jahat itu, dilepaskan kepada darah daging sendiri, naudzubillah. Maka disitulah munculnya golongan yang kita pun tak pernah sangka dalam hidup seorang imam, seorang yang berkepiah berlebay, boleh terlibat dengan sumbang mahram ini, dengan keluarga sendiri, dengan anak-anak tu. Ya Allah, benda ni. Maka oleh sebab itu saya kira amat benarlah yang dipesankan Quran, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Yang anak-anak perempuan pula, sungguh pun dengan ayah, auratnya tak macam orang lelaki lain apa semua. Tapi tolong jaga. Jangan, ya Allah, walau darjah 5 dek, darjah 5, maaf, duduk berkembang lagi. Darjah 5 macam tu, jangan. Ayah tu pun kadang, walau ayah sendiri, ayah tiri ke apa, dia boleh jadi rimau. Dia boleh jadi singa sekejap lagi. Pakaian dia macam tu. Kadang tu darjah 5 kan dia ada bentuk badan dah, anak-anak sekolah rendah ni yang perempuan. Hatta kadang kalau pergi balik kampung, memang toilet satu je, rumah tok kan kecil je. Janganlah berkembang yang pakai pakaian yang mencolok mata, ataupun yang walaupun dia kata alah nak buah cucu tak kalah tok ada rasa. Jangan. Zaman sekarang ni banyak sangat kopi kot. Banyak sangat minuman apa je, dia menguat tenaga dalaman ni. 80 pun jadi kadang tu. Current masih voltan tinggi. Power bank bawa selalu. Jadi dak ni saya pesan semua ni. Maka tolong yang si penjaga, jaga diri masing-masing. Yang si anak-anak, yang cucu, yang perempuan semua ni semua, jaga maruah diri sendiri. Betul, auratnya longgar sikit berbanding orang luar, tapi tetap kena jaga. Sebab dia benda-benda kejahatan ni anytime bila-bila boleh berlaku. Auzubillah misalnya. Betul. Makna kata kita kena teruskan hashtag kita jaga kita, Ustaz. Walau di rumah sendiri. Betul. Kita banyak bicara tentang ciri-ciri akibat orang yang tidak mengurus nafsu, dan sekarang kita nak dengarkan pula ganjaran kepada orang yang mengurus nafsu, seperti soalan dari Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Apakah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dapat menguruskan dan mengawal hawa nafsunya? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Baik, terima kasih. Rupanya setiap kebaikan yang kita buat dalam hidup ni, imbal balasnya balik nanti bukannya orang lain dapat. Diri sendiri akan dapat. Betul. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
Kamu buat baik, maka kebaikan itu akan kembali semula pada diri kamu. Maka kebaikan daripada seseorang yang berjaya ataupun perjuangan dia mengurus hawa nafsu ini, apa kelebihan yang dia akan dapat? Ini paling kemuncak, iaitu dia akan dapat nafsu radiyah ataupun dapat nafsu mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia redha pada Allah, Allah pun redha pada dia. Kalau Allah redha pada kita ni, inilah kemuncak kebahagiaan tahap tertinggi seorang hamba Allah Ta'ala. Ini tahap paling tinggi. Cuma nak capai tahap tu yang bagaimana? Kalau orang yang ada tahap nafsu radiyah, apa ciri-ciri pada dia? Dia redha dengan apa jua ketentuan ataupun macam ni. Orang yang ada nafsu radiyah ni, dia terhibur dengan ujian. Terhibur dengan ujian. Seronok Dia terhibur dengan ujian. Malah dia akan merasakan ujian dan musibah tu hadiah dari Allah. Dia macam ni. Ulama orang soleh dulu ni, dia menganggap bahawa Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, kan? Allah Ta'ala kalau sayang satu kaum, Allah akan uji mereka. Sakit, dibuang, dihina, dikeji, wabak, macam-macam. Jadi kalau hidup dia dah lama tak ada sakit, dah lama tak dihentam, dikecam, dikeji, okey je hidup, dia bimbang. Seolah-olah terlintas dalam hati dia, Allah ingat kat aku dak lagi ni kan. Dah lama tak ada apa-apa. Kalau kita okey hidup tenang, aman, okey. Tak, orang dulu dia bimbang. Faham? Bila musibah tak kunjung tiba. Dah lama tak ada ujian apa-apa ni. Hidup aman, okey. Follower sayang semua. Terbaik ustaz, terbaik padu semua. Tak ada yang kutuk-kutuk apa, tak ada pula. Risau. Betul. Rupanya orang nafsu radiyah ni, dia terhibur dengan ujian, dia redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Kalau dulu ada kisah tabi'in Urwah bin Zubair, ada masa lagi ke? Boleh Ustaz, silakan. Urwah bin Zubair dia cerita, iaitu ayahnya antara 10 orang sahabat yang kita kenal lah, Zubair Al-Awam. Yang mana dia ni dulu diceritakan, dia pernah dibawa pergi ke Damsyik. Yang mana masa dia pergi ke Damsyik tu, kaki dia tu ada jangkitan kuman. Kaki dia ada jangkitan kuman. Yang akhirnya kata tabib, doktor masa tu kata, macam ni punya jangkitan kuman, kaki kena potong. Kaki kena potong, tak boleh buat kan, tak boleh nak diselamatkan lagi. Kaki dah kena potong. Maka kata dia, kalau begitu, bagi peluang aku nak beribadat, bagi peluang pada aku nak semayang, potong masa tu. Main sunat lah. Main zuhur mana boleh orang tengah main fardu. Potong time tu. Masya Allah. Rupanya semayang ni, orang soleh ni, dia macam satu bius. Dia kebas. Dia ada satu keasyikan cinta terhadap Allah bangkali. Itu. Potonglah pada waktu itu. Bukan setakat tu saja. Kata Urwah, dia tu sendiri dah kaki dia potong. Dapat pula berita yang anaknya di rumah sana jatuh daripada bumbung, meninggal dunia. Allah. Dahlah kaki kena potong, anak pula meninggal dunia. Orang kita Melayu kata apa? Sudah jatuh ditimpa tangga, dihempap elevator. Dahsyat tu maknanya bertimpa. Namun apa yang saya nak highlightkan di sini adalah dia punya ayat ni. Ini orang kata nafsu radiyah ni. Orang tabi'in macam ni dahsyat. Apa ayat dia? Dia kata, ya Allah, panjang saya ringkaskan Dia kata, ya Allah, tidak ada apa-apa yang menimpakan aku melainkan Engkau berikan kepadaku 4 anggota, kau baru ambil 1, masih ada padaku 3. Masya Allah. Engkau kurniakan kepadaku 7 anak, kau ambil seorang, ada lagi 6. Betul. Engkaulah ya Allah. Dia puji Allah Ta'ala. Rupanya itulah orang-orang yang hadiah atas kesabaran mengurus nafsu. Dia walau diuji musibah tak lekang dari hidup, tapi dalam ujian musibah masih melihat at the bright side. Betul. Masih dapat melihat cahaya yang
masih lagi bersinar walau dalam kekalutan ataupun kegawatan hidup. Subhanallah. Ini tahap tertinggi. Betul. Mudah-mudahan kita dikurniakan nafsu radiyah. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit doa ringkas sebagai penutup program. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan untuk mengurus hawa nafsu kami, ya Allah. Yang mana dengan nafsu ini Kau bimbing kami agar kami menguruskan ia dan membawa kami ke arah redha dan syurga-Mu, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Hanya Engkaulah Tuhan, ya Allah, yang maha membantu kami, yang maha menguruskan kami, yang maha memimpin kami ke jalan-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ilyas Ismail yang sudi bersama dengan kita. Kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan guru kita Ustaz Jafri Abu Bakar di bawah topik hadis, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, menyumbur amalan isar. Jadi insya-Allah akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Saya Da'i Hakim mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.